Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua murid tahun 5 yang Ustaz kasihi sekalian, apa khabar semuanya? Bertemu lagi dengan Ustaz pada pelajaran kali ini, Pendidikan Islam Bidang Akidah, tajuk Bahaya Sihir. Anda boleh buka muka surat 94 untuk merujuk tajuk ini, yang mana kita akan menyambung tajuk ini pada bahagian yang kedua kali ini. Ya, sesiapa yang belum lagi melihat video bahagian yang pertama, anda boleh merujuk link yang Ustaz sediakan. Baiklah, pada bahagian yang pertama kita ulangi semula berkenaan dengan bahaya sihir ini dibincangkan pada muka surat 94. Ia bermula pada muka surat 94 dalam buku teks berkenaan dengan pengharaman sihir. Pengharaman sihir dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyriku billah was-sihr. Ila akhir hadis, muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, elakkan 7 perkara yang membinasakan. Lalu mereka bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sihir, dan hingga ke akhir hadis, muttafaqun alaih. Hukum sihir ini ialah hukum mengamalkan sihir adalah haram dan dikategorikan sebagai salah satu dosa besar. Kemudian pada bahagian yang pertama juga kita telah membincangkan berkenaan dengan pengertian sihir itu sendiri. Sebagai contoh apa yang ada di sini, ya, sihir di sini sebut sebagai ikatan jampi dan perkataan yang diucapkan, ditulis atau dibuat bentuk sesuatu, ya, ditulis di atas kertas ataupun dibuat bentuk seperti patung ataupun sebagainya. Itu sihir, ya. Sihir mendatangkan kesan akibat buruk terhadap tubuh, hati atau akal orang yang disihir tanpa menyentuhnya secara langsung. Jadi dalam perbincangan antara murid-murid sekolah ini dan juga tuan imam ini, tuan imam ini menyatakan bahawasanya perbuatan sihir mengandungi unsur syirik. Kerana itu sihir merupakan salah satu daripada dosa-dosa besar. InsyaAllah pada kali ini kita menyambung pada bahagian yang kedua ini berkenaan dengan kesan perbuatan sihir dan tindakan menjauhinya. Di sini ada 2 perkara. InsyaAllah kita akan huraikan satu persatu. Yang pertama ialah kesan perbuatan sihir. Orang ramai dinasihati agar menjauhi perbuatan sihir yang boleh memberikan kesan dalam kehidupan. Apa kesannya? Antara kesan sihir ialah pertama, merosakkan akidah. Ya, seperti juga syirik. Sihir ini termasuk dalam perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru sihir merosakkan akidah. Kerana orang yang mengamalkan sihir ataupun orang yang berjumpa kepada bomoh untuk melakukan sihir, dia adalah salah satu punca akidahnya rosak. Kerana akidah adalah satu pegangan yang kuat kepada agama. Apabila seseorang itu memohon pertolongan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah pegangannya terhadap akidah agamanya itu rosak. Apatah lagi perbuatan sihir ini adalah perbuatan yang tidak baik. Yang kedua, mendorong sifat iri hati, ya, dengki kepada orang lain. Melihat orang lain berjaya, maka dia merasakan iri hati ataupun kedengkiannya itu makin menebal. Maka inilah yang mendorong ataupun inilah kesan perbuatan sihir yang kedua. Yang ketiga, membazir wang dan masa. Kerana masa yang ada itu dia hanya tumpukan kepada orang yang dia tidak suka. Dan juga membazir wang, habis dibelanjakan wangnya, berjumpa bomoh sana sini untuk supaya ia melakukan sihir ke atas
ke atas orang yang tidak disukainya. Yang keempat, menyuburkan sikap dendam dan permusuhan dalam masyarakat. Ini adalah masalah hati seseorang itu. Selain daripada ia dengki kepada orang, ia juga mempunyai sifat dendam terhadap orang yang tidak disukainya. Maka timbullah permusuhan ke atas orang lain. Yang kelima, dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, malas berusaha. Ya, kerana ada sebahagian orang yang menggunakan sihir untuk supaya dia menjadi kaya ataupun sebagainya. Ya, walhal berusaha itu hendaklah ia menggunakan kudratnya untuk mencari rezeki di muka bumi Allah ini. Dan yang ketujuh, hati resah gelisah. Hatinya itu menjadi tidak tenteram kerana kesan daripada perbuatan sihir ini. Maka inilah antara kesan perbuatan sihir yang akan ada terhadap orang yang mengamalkan sihir. Sama ada dia mengamalkan sihir ataupun dia datang kepada tukang sihir untuk memohon pertolongan kepada tukang sihir itu. Ya, maka semua perkara-perkara kesan ini merupakan yang negatif akan dia dapat. Jadi kita merasa amat rugi serugi-ruginya atas kesan perbuatan sihir ini. Cuba murid-murid lihat, adakah kesan perbuatan sihir ini yang baik di mata kita ataupun di hati kita? Tiada kan? Semuanya adalah kesan yang buruk. Seterusnya, tindakan menjauhi sihir. Apakah tindakan menjauhi perbuatan sihir? Ada beberapa langkah yang boleh diambil. Termasuklah yang pertama, mendalami ilmu agama. Kita kena ketahui bahawasanya ada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengamalkannya. Salah satunya ialah perbuatan sihir ini, kerana perbuatan sihir ini termasuk dalam dosa-dosa besar. Dan juga mendalami ilmu agama supaya hati kita itu menjadi bersih, redha atas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengamalkan Islam dalam kehidupan. Apabila seseorang itu mengamalkan Islam dalam kehidupannya, maka dia akan sentiasa bersifat positif dalam hati dan juga akal fikirannya. Yang ketiga, berusaha dengan gigih untuk mencapai sesuatu. Orang yang berusaha dengan lebih gigih ini, dia akan mendapat keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah pasti akan memberikannya jalan keluar sesuai dengan usaha yang telah dilakukannya. Yang keempat, membanyakkan berdoa, memohon perlindungan daripada tipu daya syaitan. Kerana itu, kita sentiasalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita ini tidak dapat ataupun terhindar daripada tipu daya syaitan. Ya, salah satunya ialah kita berta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Baiklah, murid-murid sekalian, itulah tadi antara beberapa perkara yang kita dapat bincangkan pada ketika ini berkenaan dengan bahaya sihir. Seterusnya ialah seperti biasa, di akhir pelajaran ini Ustaz akan sediakan aktiviti ataupun tugasan kepada kamu semua. Yang pertama ialah senaraikan 3 kesan daripada perbuatan sihir. Dan yang kedua, buat peta minda berkaitan tindakan menjauhi sihir. Tadi ada berapa tindakan menjauhi sihir? Ada 4 sahaja kan? Kamu boleh buat peta buih. Ya, peta minda, peta buih. Ya, tindakan menjauhi sihir ini. InsyaAllah tugasan yang mudah ini Ustaz percaya kamu
dapat menyelesaikannya dengan mudah juga. Dan seperti biasa, setelah selesai membuat tugasan, kamu serahkan kepada ustaz tugasan kamu dan ustaz akan buat semakan serta penilaian terhadap apa yang telah kamu lakukan pada tugasan ini. InsyaAllah bertemu lagi kita pada pelajaran yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.